Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini, kita akan belajar RBT tahun 5. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran pada pagi ini, terlebih dahulu cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Junaidah binti Amir, ataupun lebih mesra dipanggil dengan Cikgu Jun. Cikgu kini bertugas di Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau 2. Adakah murid-murid semua sudah bersedia untuk belajar pada hari ini? Kalau sedia, katakan sedia. Cikgu tidak dengar. Adakah anda bersedia? Yes, begitu yang cikgu mau. Sudah bersedia. Baik. Hari ini kita akan belajar 4.0 teknologi rumah tangga. Di bawah standard kandungan 4.3 artikel jahitan. 4.31 standard pembelajaran mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Boleh cikgu teruskan? Sebelum kita mengenal pasti jenis mata jahitan, murid-murid terlebih dahulu perlu mengetahui kegunaan mata jahitan. Apakah kegunaan mata jahitan? Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Kita teruskan. Boleh kita teruskan? Baik. Kita akan mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel. Kita kenal pasti satu per satu. Cikgu kena adjusting dulu. Jelas? Ini ialah jahitan Kia. Jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Ini teknik untuk jahitan Kia. Jarum akan masuk di A, keluar sini, dia akan masuk sini. Proses itu akan berulang. Dia akan hasil jahitan itu akan jadi kemas begini. Kemas dan kuku. Alright. Jahitan Kia juga boleh disamakan dengan jahitan mesin. Seterusnya jahitan jelujur halus. Ini ialah jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Murid-murid tahu apa tu kelepet? Yang ini macam di ujung baju kita ni, kalau yang macam dilipat gitu tu, baru ada jahitan, itu dipanggil kelepet. Nanti cikgu akan beri penerangan lebih detail mengenai kelepet dan kelim. Seterusnya kita tengok jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Ini jelujur kasar ni jahitan sementara lah, supaya fabrik kita tu tidak bergerak. Selepas kita jahit jelujur kasar ni, kita akan buka. Dia memang kasar macam gini lah. Dan dia sangat berjarak. Seterusnya jahitan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Dia boleh digunakan sebagai jahitan tetap ataupun jahitan hiasan. Kenapa jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan hiasan? Itu nanti kita akan jawab
di akhir pembelajaran ini. Alright. Ini ialah jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau sebagai bahan hiasan. Okey. Macam baju cikgu ni. Okey. Yang kelepet ni dia buat jahitan sembat. Okey, seterusnya jahitan silang pangkah. Okey, apa tu jahitan silang pangkah? Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey, silang pangkah pun boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. Okey. Alright. Ini ialah kelepet dan kelim. Kalau murid-murid masih belum kenal pasti yang mana satu kelepet, yang mana satu kelim. Okey, yang ini yang mencantumkan helaian fabrik. Okey, bila dia cantum itu ialah kelim. Yang kelepet yang ini. Yang lipatan kemudian dijahit. Sini ini ialah kelepet. Okey, jelas ya? Okey. Baik. Bolehkah fabrik digantikan dengan bahan lain untuk dijadikan artikel jahitan? Maksudnya fabrik yang kain digantikan dengan bahan lain untuk jadikan artikel jahitan, untuk jadikan sesuatu produk. Macam kalau di rumah kita ada apron kan yang diperbuat daripada fabrik. Okey, bolehkah apron itu dihasilkan dengan bahan lain? Contoh seperti plastik. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Okey, mengapa? Ya, memang betul. Memang fabrik boleh digantikan dengan bahan lain untuk dijadikan artikel jahitan. Sebab, kerana setiap artikel jahitan ataupun produk yang dihasilkan, dia kena tengok keperluan lah. Sama ada mau hasilkan produk itu daripada fabrik, daripada plastik, daripada leather. Macam yang ini, beg tangan ini dihasilkan daripada leather. Beg tangan pun dia perlukan jahitan. Ini pun jahitan. Jadi, bila persoalan ini bolehkah fabrik digantikan dengan bahan lain untuk dijadikan artikel jahitan? Boleh, sebab dia mengikut keperluan produk yang dihasilkan. Mengikut artikel jahitan yang dihasilkan. Mengikut keperluan artikel jahitan yang dihasilkan. Mengapakah mata jahitan silang pangkah dan insang pari boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan pada artikel jahitan? Kenapa tu? Kenapa mata jahitan silang pangkah dan insang pari boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan pada artikel jahitan? Kenapa? Ya, sebab corak jahitannya cantik. Tengok ni. Yang ini ialah silang pangkah. Ini insang pari. Corak jahitan dia cantik. Jadi dia boleh jadi jahitan hiasan. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelas seterusnya, kita akan mengenal pasti alatan yang digunakan untuk alatan tangan yang digunakan untuk menghasilkan artikel jahitan. Jumpa lagi ke kelas seterusnya. Terima kasih.